Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan masuk hari ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang bab 3 termokimia. Masih lagi di 3.2 haba tindak balas. Kita akan masuk di haba penyesaran. Okey, jadi ada 4 haba tindak balas yang kita akan pelajari. Jadi video sebelum ini kita telah membincangkan tentang haba pemandakan. Video kali ini kita akan bincangkan tentang haba penyesaran. Okey, sebenarnya tindak balas penyesaran kita telah belajar di tajuk keseimbangan redox pada bab 1 tingkatan 5. Masih tak ingat lagi tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, bagaimanakah tindak balas ini berlaku? Penyesaran logam dilakukan dengan meletakkan satu logam ke dalam larutan garam logam lain. Contohnya, ini logam besi diletakkan ke dalam larutan garam lain iaitu kuprum 2 sulfat. Jadi logam yang lebih elektropositif berupaya menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutannya. Jadi besi ni Fe dia akan berupaya menyesarkan kuprum 2 ni daripada larutan garam kuprum 2 sulfat. Kenapa? Kerana kedudukan Fe ni pada siri elektrokimia lebih elektropositif kedudukannya berbanding Cu. Fe2 plus berbanding Cu2 plus. Okey, jadi apa itu haba penyesaran? Haba penyesaran ialah perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, 1 mol logam yang disesarkan. Logam apa yang disesarkan? Okey, yang kalau contoh tadi sudah tentu logam kuprum 2. Okey, daripada larutan garam logam yang lebih elektropositif. Okey, larutan garam yang lebih elektropositif. Apa yang lebih elektropositif? Daripada larutan Fe. Fe2 plus lebih elektropositif daripada kuprum 2. Okey, apa itu haba penyesaran? Haba penyesaran ialah perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, ada dua benda kat sini. Yang pertama, 1 mol logam yang disesarkan daripada larutan garamnya. Kalau contoh tadi, 1 mol logam apa? Okey, 1 mol logam Cu. Cu plus ni akan disesarkan daripada larutan garamnya. Okey, oleh siapa? Oleh logam yang lebih elektropositif. Maksudnya, Fe ni akan menyesarkan Cu daripada larutan garam CuSO4. Okey, jadi persamaan termokimia berikut mewakili tindak balas penyesaran berikut. Jadi Fe tambah CuSO4 menghasilkan FeSO4 dan juga Cu. Nampak di sini, Cu ni telah disesarkan menjadi Cu. Okey, dia disesarkan oleh apa? Oleh Fe. Okey, jadi untuk menunjukkan bahawa ini adalah persamaan termokimia, sudah tentu dia ada delta H. Itu perubahan haba dia ataupun haba tindak balas negatif 250 kJ per mol. Okey, ataupun kita boleh nyatakan dalam bentuk persamaan ionik termokimia. Fe dalam keadaan pepejal, dalam keadaan solid tadi, dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Tapi kita ambil yang penting adalah Cu2 plus. Okey, dia akan menjadi FeSO4. Okey, tapi yang penting kita ambil Fe2 plus tambah dengan Cu, pepejal. Okey, letak delta H dan juga dia punya nilai haba penyesaran. Okey, jadi berdasarkan persamaan termokimia, 250 ataupun 290 kJ haba dibebaskan. Ingat tak lagi, dibebaskan ni terpakai bila dia menggunakan tindak balas eksotermik. Apabila 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan garam kuprum 2 sulfat
CuSO4 oleh ferrum. Jadi oleh itu, haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh ferrum ialah negatif 250 kJ per mol. Okey, kita akan tengok contoh bagaimana untuk membuat pengiraan bagi tindak balas haba penyesaran. Okey, dalam soalan ini, serbuk magnesium berlebihan ditambah kepada 50 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Okey, jadi kat sini ada Mg. Mg ni dimasukkan ke dalam larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Jadi apa isi padu dia? Isi padu dia 50 cm3 dan juga kemolaran dia adalah 0.25 mol dm negatif 3. Okey, suhu campuran tidak balas bertambah sebanyak 4 darjah Celsius. 4 ni apa? 4 ni adalah theta dia. 4 darjah Celsius. Okey, hitungkan haba penyesaran Fe iaitu ferrum daripada larutan garamnya. Okey, C diberi dan juga ketuparan larutan diberi. Okey. Ingat, mula-mula apa step dia? Kita kena cari mol. Okey, lepas tu kita kena cari Q sama dengan M C theta. Okey, M diberi. Okey, C diberi. Theta diberi. Okey, jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Okey, yang pertama, langkah pertama, tuliskan persamaan kimia. Okey, Mg FeSO4 menghasilkan Fe tambah MgSO4. Okey, tapi Fe kalau kita nak letak Fe ni sebagai Fe2+ pun boleh. Fe2+. Okey, ataupun kat sini kita nak letak Mg pun boleh. Mg2+. Okey. Jadi, langkah kedua, hitungkan bilangan mol ferrum yang disesarkan daripada larutan ferrum 2 sulfat. Ya, jadi apa yang telah diberi tadi, kita telah diberi isi padu dan juga M, iaitu kemolaran. Jadi boleh terus menggunakan formula N sama dengan mv per 1000. Okey, sebab tu dia ambil nilai kemolaran dia tadi adalah 0.25 tadi. Okey. Ini darab dengan V tadi, kita dah kira, kita dah keluarkan ya, 50 cm padu bahagi dengan 1000. Okey, jadi akan dapat jawapan dia 0.0125 mol. Okey, jadi persamaan 1 mol ferrum disesarkan daripada 1 mol ferrum 2 sulfat, maka 0.0125 mol ferrum disesarkan daripada 0.0125 mol larutan ferrum 2 sulfat. Jadi kita dapatlah N dia sama dengan 0.0125 mol. Okey, langkah ketiga adalah hitung perubahan haba. Okey, jadi perubahan haba kita kena ada jisim larutan. Okey, jadi kalau kita tengok soalan dia tadi, Mg, dia kata sebut Mg. Jadi Mg ni tidak dikira sebagai M. Kita hanya mengira dalam larutan sahaja. Jadi kita hanya ambil 50 cm padu. Okey, jadi 50 cm itu darab dengan 1 gram per cm padu akan dapat 50 gram. Ini dia punya M. Jadi Q kita masukkan ya, 50 darab 4.2 M, C dan juga theta tadi adalah 4 darjah Celsius. Kita akan dapat 840 joule ya, tukar kepada unit kilojoule. Okey, seterusnya langkah keempat, hitungkan perubahan tenaga untuk penyesaran 1 mol Fe. Jadi kita dah dapat dah bilangan mol ni iaitu 0.0125 mol ferrum yang membebaskan 0.40 kJ haba. Jadi maka penyesaran untuk 1 mol membebaskan, bahagilah 0.840 kJ bahagi 0.0125
Okey, dan dapat delta H-nya adalah 67.2 kJ haba. Jadi yang langkah kelima kita nak letak dalam delta H. Masih ingat lagi? Jadi ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi untuk tindak balas eksotermik ya, kita kena letakkan simbol negatif. Ya, ambil nilai dia dan juga per mol. Ya, maksudnya delta H sama dengan negatif 67.2 kJ per mol. Okey, jadi dalam aktiviti makmal ya, untuk menentukan haba penyesaran, cikgu akan terangkan sedikit tentang bagaimana tindak balas ini berlaku. Okey, sebenarnya penyesaran ni kita dah buat, tapi sebelum ini apa bezanya? Sebelum ini kita tak ambil suhu. Okey, jadi tujuan ialah untuk menentukan dan membanding haba penyesaran kuprum daripada kuprum 2 sulfat oleh logam zinc dan logam magnesium. Dia nak bandingkan ya. Larutan dia kena 2, kuprum 2 sulfat, tapi kat sini ada 2 logam ya, logam zinc dan juga logam magnesium. Okey, bahannya ya, larutan kuprum 2 sulfat. Ingat lagi bila nak tulis bahan kita kena juga tulis dia punya kemolaran 0.5 mol Dm-3, serbuk magnesium dan serbuk zinc. Okey. Jadi radas dia ya, cawan polistrina dengan penutup, termometer, senilai kepenyukat dan juga spatula. Jadi prosedurnya ringkas sahaja. Ya, jadi dalam radas ini bahan-bahan ini dibekalkan. Maksudnya kita kena masukkan logam ya. Pertama kita masukkan logam magnesium ya, ke dalam kuprum 2 sulfat. Ya, dan kita kacau dan ambil suhu yang tertinggi. Sama juga. Yang kedua kita gunakan serbuk zinc, kita masukkan ke dalam kuprum 2 sulfat, kacau dan juga ambil suhu yang tertinggi. Okey, tapi sebelum tu kena ambil suhu awal. Okey, jadi untuk aktiviti 3A, cikgu harap kamu akan buat dan kita akan bincangkan dalam kelas seterusnya. Itu saja video pembelajaran kali ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.